dia tak ada masalah, pelaburan kita masih baik. Ini memperbodohkan rakyat. Jumlah menteri yang tidak bertugas, duta-duta luar yang tidak pernah berjalan keluar. Tak boleh umpamanya menganggap bahawa ini bukan kitab suci, kita boleh tak praktikal. Ya, masalah kerajaan PN ini lebih rumit sebab orang terus pertikaikan keabsahannya, legitimasi, ya, dan dia merupakan kerajaan minoriti yang tidak berani menjalankan ataupun meneruskan dengan sidang parlimen seperti biasa dan menggunakan darurat. Orang tidak yakin sebab semua langkah-langkah dibuat itu boleh dilakukan tanpa persediaan darurat. Tetapi kelemahan besar bagi saya ialah kerana dia tidak ada fokus. Apa dia hala tujunya? Keadaan kita hadapi keadaan krisis. Selalu kadang-kadang krisis itu pelaksanaannya haruslah dalam bentuk strategi menghadapi krisis. Tetapi nampak dia sambil lewat. Kadang-kadang tak tahu pun. Kenyataan-kenyataan itu masih kenyataan politik. Pada hemat saya, ya, kita ada retorik politik. Ya, orang politik nak kata elak semua tak benar lah. Ya. Tetapi bila hadapi masalah ekonomi, ada beberapa permasalahan yang harus diwacanakan ataupun diterangkan secara yang spesifik. Dia tak boleh angka, tak boleh ditipu ataupun dikelirukan. Dan kita harus menyatakan ada masalah. Ini tak ada. Dia tak ada masalah. Pelaburan kita masih baik. Memperbodohkan rakyat, ya, dan memberi kesan yang lebih negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Saya lihat ini sebagai satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Sebut tidak ada wang, tapi yang jadi kritikan awam itu ialah jumlah menteri yang tidak bertugas, duta-duta luar yang tidak pernah berjalan keluar, kemudian lantik lagi timbalan menteri baru. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan PN ini hanya nak berpaut pada dahan yang rapuh dan hanya nak selamatkan diri, dan dia tidak perhitungkan permasalahan ekonomi. Dia terima kenyataan ini tidak ada wang supaya yang rakyat jangan menuntut lebih. Tapi sebab apa tidak ada wang? Kemana wang yang dibelanjakan? 600 bilion yang disebut. Kemudian sekarang ini digunakan pula keputusan menggunakan kuan. Ini bukan suatu perkara kecil. Saya tidak mahu buat keputusan mutlak bahawa tidak boleh digunakan atau boleh. Tetapi kalaupun nak diperkenalkan, harus diperinci. Kerana ini wang amanah negara, bukan dia pegang sekarang. Takkan dia nak duduk 10 tahun lagi sebagai Perdana Menteri. Ya? Keadaan akan beralih dan ada orang yang akan memikul tanggungjawab itu. Dan generasi muda sekarang yang umur belasan tahun tu akan menanggung hutang piutang yang besar. Dia harus memikirkan hal ini, sebab itulah perbahasan di parlimen itu wajar. Kalau seorang tokoh politik, pemimpin, dia takut berdepan dengan ahli parlimen, kelayakan itu dipertikai. Bukan saja dengan ahli parlimen, dengan media pun susah. Apatah lagi dengan ahli parlimen. Kita dah buat memo dan majoriti ahli parlimen. Majoriti ahli parlimen. Ya. Maknanya termasuk mungkin dari segi ini konteks. Maknanya daripada parti dalam Perikatan Nasional sendiri. Yang menulis kepada Tuanku Agong meminta supaya dikaji semula dan menasihat Perdana Menteri supaya mengemukakan nasihat kepada Agong supaya dihentikan darurat. Kalau itu tidak berlaku, minta supaya penggantungan parlimen itu ditarik balik supaya dapat dijalankan. Kerana alasannya sampai sekarang, alasannya nak guna kemudahan hospital swasta itu tidak kukuh kerana masih boleh digunakan dan ada ordinan kesihatan yang membolehkan. Apa alasan lagi? Nak buat PKP masih boleh berjalan tanpa darurat.
peraturan arahan untuk pakai mask, itu boleh. Jadi tidak ada alasan. Melainkan untuk menggunakan peluang kesengsaraan rakyat ini untuk kukuh kedudukan dia. Dulu katakannya membina istana di atas pusara atau membina mahligai kalau istilah dulu. Sebahagiannya dilaksanakan seperti sudah sebut, tetapi sebagai besar juga masih belum dilaksanakan. Tetapi yang parahnya bukan proses pelaksanaan, ialah kenyataan bahawa ia bukan kitab suci, manifesto. Jadi orang anggap sebagai seolah-olah satu penipuan. Tapi ini tidak mewakili keadilan. Kenyataan itu mewakili order lama dalam PH dan saya tak mahu pertahankan. Ya, saya tak pernah setuju. Walaupun dalam rangka tentang kenyataan-kenyataan mengenepikan manifesto. Ya. Walaupun manifesto itu dilakar semasa saya masih dalam penjara. Jadi tidak kesemuanya. Tapi beberapa prinsip utama yang kita ada janji, kita harus secara sedaya upaya ikhtiar untuk melaksanakan. Ya. Tak boleh umpamanya menganggap bahawa ini bukan kitab suci, kita tak praktikal. Padahal kamu teliti sebelum pilihan raya. Turun janji kepada rakyat. Jadi ini memang ada menjejaskan. Tapi saya cuma dapat jelaskan bahawa keadilan tidak mewakili pandangan ini. Ya. Dan oleh demikian, ya, mohon maaf kepada rakyat kerana kita juga terlibat dalam kerajaan yang demikian, tetapi beberapa kenyataan itu tidak membantu. Walaupun seperti kita tahu beberapa peruntukan kepada nelayan, petani itu saya bangkitkan di Parlimen dengan cara baik ya, untuk ditambah soal ICERT yang menimbulkan kebimbangan orang Melayu dan juga senang bagi golongan elit bandar, tapi tidak disenangi oleh orang Melayu. Saya beri jalan keluar. Ini tidak pernah dibincang dalam PH, tidak dibincang, saya tak tahu dalam kabinet, tetapi tidak sekonyong-konyong dilontarkan ya, ke Parlimen. Jadi dalam keadaan begitu, saya bincang dengan beberapa teman-teman, bukan dari berkeadilan, juga dari parti-parti lain di pembangkang masa itu. Dan saya kemukakan jalan keluar. Saya kata baik, kita tangguh dan kita bincang di khalayak. Maknanya town hall meetings, bawa dan minta penangan. Jadi untuk itu, sekurang-kurangnya kalau kita tolak pun kita tahu sebab apa, dan setuju pun kita tahu sebab apa. Negara ini mesti diselamatkan. Dan di antara puncanya adalah amalan rasuah di mana pemimpin-pemimpin itu mengauk kekayaan yang berlebihan tanpa persoalan dan tanpa tindakan. Dan ini oleh kerana pemimpin lakukan begitu, busuknya dikepalaikan, yang lain itu terus menjala sampai ke bawah. Jadi saya setuju kita harus ambil langkah perkukuh institusi ini, bebaskan mereka dan berikan suatu pendirian yang cukup jelas bahawa tindakan yang keras dan maksimal akan diambil. Tapi katanya bagaimana lepas? Lepas ni kalau kita, sebab tu saya kadang-kadang saya tidak senang sangat bila orang bercakap rasuah dipolitikkan. Dia nampak gabun bila keliling dia dalam parti dia ataupun dalam rakan-rakan dia, itu kes-kes yang sedemikian. Hal ini tak boleh berlaku lagi.